Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ni hari Ahad. Okay, Cikgu Tuti kembali lagi untuk anak-anak Cikgu Tuti iaitu 5 Sains 1 dan juga 5 Sains 2 SMK Bandar Rincing. Okay, jadi cikgu harap hari Ahad ni kamu masih lagi segar untuk dengar tajuk yang seterusnya, Kimia bab 2, alkohol bagi sifat fizik. Okey, bagi sifat fizik bagi alkohol. Okey, sebelum ni kita dah belajar, penyediaan etanol di dalam industri dan juga di dalam makmal. Okey, jadi anda mesti tahu, okey, etanol, okey, formula molekulnya adalah C2H5OH. Okey, suka cikgu ingatkan kepada kamu kenapa sebatian ni dikenali sebagai etanol, kerana sebatian ini mengandungi bilangan atom karbonnya sebanyak 2. Okey, kemudian ahli-ahli alkohol akan bertambah sebanyak CH2. Okey, sebanyak CH2 daripada etanol kepada propanol, kepada butanol dan juga kepada pentanol. Okey, jom kita lihat takat didihnya. Okey, takat didihnya 78, 97, 117 dan juga 138. Okey, takat didihnya juga bertambah. Formula molekulnya juga bertambah. Okey, molekul bertambah. Kalau kita tolak C3H7OH tertolak dengan C2H5OH akan bertambah sebanyak C1H2 unit. Okey, akan bertambah sebanyak C1H2 unit. Okey, formula molekul ni macam mana kita perolehi? Ingat ya, daripada formula AMP-nya iaitu CnH2n tambah 1 OH. Okey, saya ulang balik. CnH2n tambah 1 OH. Ingat ya, yang ini adalah formula molekul. Ini adalah formula AMP bagi sebatian alkohol. CnH2n tambah 1 OH. Okey, kenapa ia dikenali sebagai sebatian etanol? Kerana ia mempunyai kumpulan hidroksil iaitu OH-nya di sini. Okey, dan kita kenali sebagai ol di belakangnya untuk penamaan siri bagi ahli-ahli siri homolog alkohol. Okey, alkohol dengan bilangan karbon sebanyak 1 hingga 11 berada dalam keadaan cecair tanpa warna. Okey, manakala metanol, etanol, propanol mempunyai takat didih yang rendah. Okey, saya hanya tunjuk etanol dan juga propanol takat didih yang rendah 78, 97 berbanding takat didih air. Etanol mempunyai takat didih 78. Okey, rendah daripada takat didih air, maka etanol lebih cepat meruap, okey, dan terbakar. Jadi untuk memanaskan etanol, ingat ya, perlu kukusan air. Kita perlu panaskan secara kukusan air. Kerana etanol mempunyai sifat yang mudah meruap, maka etanol mudah untuk terbakar. Dan ahli-ahli siri homolog alkohol mempunyai ketupatan yang rendah daripada air. Okey, jom kita lihat apakah soalan selalu yang ditanya mengenai sifat fizik ni. Soalan yang agak susah, mungkin berunsur kebat. Okey, soalan yang selalu ditanya. Okey, terangkan mengapa takat didih bagi ahli-ahli dalam siri homolog alkohol ini meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Okey, key soalan di sini adalah mengapa takat didih meningkat. Okey, jadi kita perlu berikan sebab. Okey, apabila kita kena gariskan bilangan atom karbon per molekul bertambah. Jadi jawapan kita akan bermula daripada apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Takat didih semakin bertambah kerana kat sini kan bilangan atom karbon per molekul bertambah.
Okay, yang ni kalau anda jawab dekat sini, anda tak akan dapat markah kerana ia ada dalam soalan. Okay. Bila bilangan atom karbon per molekul bertambah, apa yang akan terjejas? Semestinya terjejasnya adalah jisim molekul relatifnya bertambah. Okey, jadi dia akan bertambah. Contohnya pentanol mempunyai formula molekul C5H11OH, manakala pentanol C6H13OH. Okey, jadi anda perlu kira JMR bagi C5H11OH mengikut jisim atom relatif. Karbonnya 12, hidrogennya 1 dan oksigennya 16. Jadi anda perlu kira untuk dapatkan jisim molekul relatif 5 kali dengan 12 tambah dengan 1 kalikan dengan 12 atom hidrogen dan tambahkan dengan 1 atom oksigen. Anda akan dapat jisim molekul relatifnya. Begitu juga dengan heksanol di sini. Bila kita buat, kita akan dapat perbezaan di antara heksanol dengan pentanol ni sebanyak 14, iaitu sebanyak karbon 1 dan juga hidrogen 2, CH2. Okey, jom saya tunjukkan macam mana jisim molekul relatif ni bertambah. Okey, untuk mencari jisim molekul relatif, kita perlu tahu jisim atom relatif. Okey, karbon 12, H1O16. Okey, oksigen 16. Okey, pentanol mempunyai formula molekul C5H11OH. Karbon mempunyai atomnya 5, hidrogen atomnya adalah 12, 11 tambah dengan 1 di sini, dan oksigennya 1. Okey, jadi setiap atom ni kita akan darabkan dengan JAR masing-masing. Okey, untuk atom karbon 5 kali dengan 12 tambahkan dengan 1 kali dengan 12 atom hidrogen dan juga hidrogen 1 kalikan dengan 16. Jadi kita akan dapat 88. Okey, manakala heksanol, okey, kita akan tulis dulu formula molekul, kemudian kita masukkan formula jisim atom relatif, darabkan dengan bilangan atom dalam setiap atom dalam satu molekul heksanol ini. Okey, dan kamu akan dapat 102. Jadi perbezaannya adalah sebanyak CH2 iaitu 14. 102 tolakkan dengan 88 akan mendapat perbezaan 14. Jadi secara tidak langsungnya daripada pentanol, okey, jisim molekul relatifnya 88, heksanolnya adalah 102, maka jisim molekul relatif akan bertambah. Okey, sebanyak 14. Okey, apabila menuruni setiap ahli kumpulan bagi alkohol. Okey, apabila bilangan atom karbon per molekul dalam setiap ahli homolog alkohol bertambah. Okey, apa akibatnya apabila jisim molekul relatifnya bertambah? Okey. Okey, apabila jisim molekul relatifnya bertambah, okey, sebanyak sebanyak CH2 unit ataupun sebanyak 14 daripada pentanol kepada heksanol, daripada heksanol kepada heptanol, maka apa yang akan berubah? Okey, saiz molekul bertambah. Okey, kita boleh lihat melalui formula struktur di sini. Okey, pentanol, okey, mempunyai C5H11OH. Okey. Kemudian heksanol C6H13OH. Jadi dia akan bertambah sebanyak CH2 unit di sini. Jadi molekulnya akan lebih besar. Okay, begitu juga dengan heptanol, lebih besar berbanding dengan heksanol di sini. Jadi saiz molekul bertambah akibat daripada jisim molekul relatifnya bertambah. Seterusnya, apakah kesan apabila saiz molekul bertambah? Maka daya tarikan antara ikatan ni, okay, daya tarikan antara molekul juga bertambah. Jadi lebih banyak haba ke atau kurang haba diperlukan? Semestinya lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini, mengakibatkan takat didihnya bertambah.
bertambah. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan start daripada bilangan atom karbon per molekul bertambah. Kesan yang pertama, apa yang berlaku? Jisim molekulnya bertambah. Jisim molekul relatifnya bertambah. Seterusnya mengakibatkan saiz molekul bertambah. Daripada saiz molekul bertambah, daya tarikan antara molekul juga bertambah. Kesan yang terakhir menyebabkan lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya ikatan antara molekul, menyebabkan takat didih bagi ahli-ahli siri homolog meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Okey, seterusnya terangkan mengapa keterlarutan dalam air bagi ahli-ahli siri homolog alkohol ini berkurang apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Okey, mari kita tengok struktur dia nak jawab macam mana. Kita tengok struktur bagi setiap ahli molekul dahulu. Okey. Saya akan bagi contohnya dekat sini metanol. Okey, metanol mempunyai kumpulan hidroksil OH, manakala ada juga kumpulan hidrokarbon di sini. Okey, di sini ada kumpulan hidrokarbon CH3 satu unit saja. Okey, butanol pula, ini adalah kumpulan hidroksil, yang ini adalah kumpulan hidrokarbon. Manakala kita akan pergi kepada yang lebih jauh lagi bila bilangan karbonnya bertambah. Okey, sebanyak 8. Contohnya oktanol di sini. Okey, juga mempunyai hidroksil, kumpulan hidroksil, dan juga mempunyai kumpulan hidrokarbon. Apa perbezaannya di sini? Perbezaan di sini, kumpulan hidroksil tidak berubah saiz molekulnya. Manakala yang berubah saiz molekulnya adalah kumpulan hidrokarbon. Satu di sini dan di sini yang berwarna hitam ini. Ini menunjukkan bilangan kumpulan hidrokarbonnya semakin bertambah daripada metanol kepada oktanol. Untuk larut dalam air, kumpulan hidroksil ini yang akan terlibat. Kerana apa? Kerana kumpulan hidroksil ini merupakan hidrofilik yang suka dengan air. Maka metanol ini akan larut dengan air. Kerana apa? Kumpulan hidroksil ini akan membuat ikatan dengan molekul air. Metanol akan larut dalam air dengan mudah kerana kumpulan hidrokarbon tidak memberi kesan kepada kumpulan hidroksil di sini untuk berinteraksi dengan molekul air. Okey, apabila bahagian hidrokarbon ini bertambah, okey, daripada kumpulan hidroksil ini, akibatnya kumpulan hidrokarbon ini yang akan berperanan lebih daripada kumpulan hidroksil. Seperti mana yang saya sudah maklumkan, kumpulan hidroksil merupakan hidrofilik, suka dengan air, manakala kumpulan hidrokarbon ini merupakan hidrofobik, benci air. Okey, apabila hidrokarbon ini bertambah, maka keterlarutannya semakin tidak larut di dalam air kerana kumpulan hidroksil di sini kurang berfungsi. Okey, secara kesimpulannya, okey, alkohol boleh larut dalam air, tetapi keterlarutannya berkurang apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. 3 ahli pertama alkohol iaitu metanol, etanol dan juga propanol larut dengan air, dalam air sangat larut. Okey, kerana pengaruh bahagian hidroksilnya lebih berperanan, lebih kuat. Okey, manakala apabila saiz molekul bertambah, keterlarutannya semakin berkurang. Kerana apa? Bahagiannya hidrokarbon ini lebih berpengaruh, lebih kuat, iaitu benci dengan air. Keterlarutannya semakin berkurang. Jadi, sifat fizik bagi alkohol adalah pertama, cecair tanpa warna, kedua, larut dalam air, ketiga, takat didihnya semakin bertambah apabila bilangan atom karbonnya bertambah,
bilangan atom per molekul bertambah. Keempat, keterlarutan di dalam air semakin berkurang apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Dan metanol, etanol, propanol mempunyai takat didih yang kurang daripada takat didih air.